Okay, so kalau untuk yang kita akan pergi pada data terkumpul. Data terkumpul ni dia ada kelas. Okay, so kalau yang ada kelas ni, awak kena, yang pertama sekali awak kena tengok, awak kena cari dulu midpoint dia, titik tengah dia. So, ni adalah simbol bagi titik tengah. So, awak cari titik tengah. Macam mana nak kira titik tengah? 24 tambah dengan 20 tambah dengan 24 bahagi dengan 2. So, awak dapat 22. Sama juga 25 yang untuk seterusnya ni awak kira 25 tambah 29 dapat berapa dia punya nilai ni. So 34 dapat bagi 2 dapat 32 sama juga dengan yang kat sini. So settle untuk titik tengah. Okay, kalau soalan tu cari mode kelas, macam mana nak cari? Aku tengok kekerapan awak. So kekerapan yang mana paling tinggi sekali kat sini? So yang ketujuh ni adalah kekerapan yang paling tinggi. Okay, so maksudnya mode kelas awak adalah 25 hingga 29. Okay, faham Okay, kalau nak cari min, awak kena guna, awak tak boleh guna dah yang nilai kat sini, yang 20 hingga 24 ni, awak kena guna titik tengah. So, cara yang sama juga, cuma beza dia yang tadi kita ambil data dia sebiji-sebiji kan, yang ni kita kena guna titik tengah dia. So, darab titik dengan titik tengah. So, yang pertama 22 darab dengan 3, 27 darab dengan 7, 32 darab dengan 5, 37 darab dengan 4. So, awak dapat berapa nilai dia kat sini? So, dapat nilai dia kat sini kan? Awak tambah, dapat berapa? Bila awak tambah semuanya akan dapat kat atas ni berapa. Lepas tu bahagi dengan jumlah. So, jumlah awak punya pekerja adalah 19. Macam mana nak kira jumlah kalau dia tak bagi? Awak tambah je kekerapan ni. So, tu jumlah awak. Okay. So, jumlah yang ada kat sini adalah 19. Okay. So, awak bahagi, awak dah kira berapa yang darab tadi ni. Awak dapat tambah. Lepas awak darab tu, awak bahagi dengan 19. So, awak dapat jumlah dia kat sini. So, untuk kira median, sebenarnya awak kena guna formula ni je. Formula M sama dengan B tambah dengan C, N per 2 tolak L bagi dengan FM. So, macam mana awak nak tengok dia? Apa maksud sesuatu tu, awak boleh buka pada kat sini. So, B ni beritahu sempadan bawah kelas median. Okay, lepas tu C ni lebar kelas awak. N ni jumlah kekerapan. L ni kekerapan longgokan sebelum kelas median. FM kekerapan kelas median. Okay, mula-mula aku nak cari dulu kelas median awak. So, macam mana nak cari kelas median awak? Cara dia senang je. Awak kira dulu berapa semua jumlah awak punya nilai awak tadi tu, N awak. So, N awak dapat 19 kan? So, 19 awak tambah dengan 1 bahagi dengan 2. So, awak dapat 10. Sebabnya 19 tambah 1, 20. Bahagi dengan 2, awak akan dapat 10. Okay, so awak punya kekerapan awak adalah kekerapan yang ke-10. So, kekerapan yang ke-10 ni adalah awak punya kelas median. Sekarang ni baru cari kelas median tau. Awak cari dulu kelas median. So, awak tengok. Yang ke-10 duduk pada kelas yang ke-25 hingga 29. So, pada kelas 25 hingga 29 ni, awak kena guna formula tadi. So, untuk formula tadi, macam mana nak tengok? Yang B ni adalah sempadan bawah bagi awak punya sempadan bawah bagi kelas median awak. So, ni kelas median awak, sempadan bawah kat sini. So, macam nak kira sempadan bawah? Sempadan bawah ni awak kena kira titik tengah bagi nombor yang sebelum ni dengan kat sini. So, 24 tambah dengan 25 bahagi dengan 2, awak akan dapat 24.5.
So ni adalah sempadan bawah awak. Sempadan bawah. Okay, C ni apa? C ni adalah lebar kelas awak. So macam mana nak kira lebar kelas awak tu? Awak tengok je pada 20 hingga 24 tu, saiz dia. Macam mana nak kira saiz? Awak kira 20, 21, 22, 23, 24. So berapa bilangan dia? 1, 20, 21, 22, 23, 24. So awak ada 5. So saiz kelas awak C tu adalah sama dengan 5. Okay, lepas tu masukkan dalam N. Masukkan dalam N. N ni ada 19 tadi kan? So, sorry. Saya share ke tak sekarang ni? Tak. Tak. Okay, sekejap Tak ada. Untuk yang tak faham, yang tak lain tak okey tu, saya akan masukkan dalam YouTube nanti. Tengok balik tau. Okay, so N tu adalah 19 iaitu nilai awak tadi. Cikgu, Ya? kenapa 19 tadi tambah dengan 1 tu? 19 tambah 1 ni sebabnya kita nak cari kelas median dulu. So nak cari kelas median, kita kena guna formula ni dulu. N kelas median tu adalah data yang ke N tambah 1 bahagi dengan 2. So N ni kan 19 tambah dengan 1 bahagi dengan 2. So macam mana nak cari 19? 19 ni awak kena kira berapa jumlah awak punya data tadi tu. Kira senang je, awak tambah je kekerapan awak. So awak dapat 19. Okay? Faham tak kat sini? Okay, lepas tu Memang kena tambah 1 lah cikgu, yang kalau 19 tu. ya, untuk jenis data macam ni, data terkumpul macam ni, dia punya cara nak kira kelas median macam ni. Okay. Okay? So awak boleh refer pada nota je sebenarnya. Awak tengok satu-satu nota. Kalau tak faham boleh tanya saya. Kalau lepas ni awak buat latihan, awak boleh tanya saya. Saya boleh ajar. Okay, lepas tu sekarang ni C tadi kita dapat sama dengan 5 sebab saiz selang kelas kita tadi. Kalau kat sini masuk pula N. N adalah 19. So awak letak 19. Ni 19. Okay, lepas tu bahagi dengan 2. So bahagi dengan 2. Lepas tu okay, lepas bahagi dengan 2 awak kena masukkan nilai bagi L. L ni apa? So nak tengok L tu apa, awak buka balik nota awak. Awak tengok kat sini. Okay, L ni maksud dia kekerapan longgokan sebelum kelas median. Kekerapan longgokan sebelum kelas median. Okay. Kekerapan longgokan sebelum kelas median maksudnya ni kekerapan longgokan kan? So kelas median awak tadi kita dah pilih yang ke ni 25 hingga 29. So kekerapan sebelum kelas median, kekerapan longgokan maksudnya yang atas ni. So L ni adalah sama dengan 3. Contohlah kekerapan longgokan kelas median awak dekat sini, contoh je. Maksudnya kekerapan longgokan sebelum kelas median awak adalah 10. L tu 10. Okey, faham Okey, lepas tu awak bahagi dengan 7. FM ni adalah kekerapan bagi kelas median awak. So ada kelas median tadi, awak tengok kekerapan dia 7. Okay, so settle kat sini, awak guna je calculator 19 bahagi 2 tolak dengan 3, lepas tu darab dengan 5 dulu. Lepas tu awak dapat berapa nilai kat sini, awak bahagi dulu dengan 7, so awak akan dapat lagi nilai, awak tambah dengan 24.5. So awak dapat 29.24, tu adalah median awak. Okay, kalau untuk kira julat, so julat senang je. Macam tadi tolak nilai yang besar tolak dengan nilai yang kecil.
So sekarang ni disebabkan dia guna kelas, maksudnya dia ada kelas-kelas ni kan. Maksudnya awak kena guna untuk nilai sempadan dia. Sempadan kat sini dengan sempadan ni. Okay, so macam mana nak cari sempadan kat sini? Okay, macam mana nak cari sempadan kat sini? Kat sini tadi kalau kita dah kira sempadan ni dengan sempadan ni, dia 24.25 kan? Kalau yang atas ni, 20, kita tak tahu nak kira macam mana. Awak bayang, kalau kat sini bermula daripada 20, maksudnya kat atas ni dia habis dengan 19 lah. So, awak bayang je lah maksudnya. Awak bayang kat atas ni 19 sebab kita dah nampak bentuk kelas dia. So kat atas ni semestinya nombor sebelum 20 tu 19 kan. So 19 awak tambah dengan 20 awak akan dapat 19.5. So yang ni adalah nilai bagi sempadan bawah untuk kelas yang pertama ni, kelas yang paling kecil. So untuk yang kat sini nak cari nilai sempadan atas adalah awak ambil 49 ni tambah dengan 50. Cari titik tengah dia. Sebab apa? Kita boleh bayang kat sini. Lepas 49, bila kalau nak start kelas baru, kita boleh bayang dia akan bermula dengan 50 sampai 54. Macam tu. So ambil nilai 49 dengan 50 ni, awak kira titik tengah dia akan dapat 49.5. So 49.5 tolak dengan 19.5, awak akan dapat 30. So 30 ni julat awak. Okay, faham Okay, lepas tu kita akan teruskan dengan kekerapan variance pula. So variance cara kira yang sama, cuma disebabkan yang ni kelas, kita kena guna titik tengah. So titik tengah ni awak kena tolak dengan mean. Mean awak tadi adalah 29.79 kan. So awak tolak setiap ni. Titik tengah ni tolak dengan ni, tolak dengan ni, tolak dengan ni. Titik tengah ni tolak dengan 29.79. So awak akan dapat berapa nilai kat sini. So dapat nilai-nilai ni, awak kuasa 2 kan nilai tu. Kuasa 2 macam mana? Kuasa 2 ni contoh awak ada kat sini negatif 7.79 kan. So awak darab dengan negatif 7.79 juga. Macam tu. So ni adalah cara untuk kira dia. Ataupun guna je operator tekan kuasa 2. Okay, ni kuasa 2, kuasa 2. So awak akan dapat yang kat sebelah ni. So yang dapat kat sebelah ni tak settle lagi. Awak kena darab dengan F. F awak tu adalah kekerapan awak tadi. Oh, saya silap tu. Oh, formula ni yang silap sebenarnya. Okay. Sekejap Ya, betul. So, betul lah cara ni. Okay, so lepas Okay, so variance untuk ni awak kena darab dengan F. Ni saya tak letak simbol F dalam ni. So F ni untuk setiap ni awak dapat yang ni kan tadi. So awak darab dengan F. 3. Darab dengan 3 awak akan dapat 182.04. Sama juga yang ni 17.78 darab dengan 7. Awak akan dapat 54.46. Sama juga dengan kat bawah. Yang ni tu yang sama juga. So awak akan dapat yang ni. Semua ni, keempat ni. Keempat-empat ni. So awak tambah keseluruhan ni. Awak dapat kat bawah ni kan. So, bila awak tambah, awak akan dapat yang atas ni. So awak baru dapat yang atas ni. So awak dapat kat atas ni, awak dapat nilai ni, awak bahagi dengan N. N awak 19. So N tolak, N 19. Awak letak sama dengan 19, awak tekan kalkulator, awak akan dapat 24.67. Lepas tu awak dapat pula nilai kat sini. Sama juga macam mana cara nak kira sisi hampir awak punca kuasa 2. So awak tekan tanda punca kuasa 2 tu. Awak masukkan dalam kalkulator, awak akan dapat 4.97. So dalam kalkulator, kemungkinan dia tak ada tanda macam ni tau. Dia buat macam sengit sikit ke, macam ni ke.
Dia tak panjang sangat dia punya ni. Simbol dia macam ni. Biasanya kat kalkulator. Okay. Itu sahaja untuk bahagian pengiraan. So untuk pengiraan lain dah tak ada kot. Sekejap saya tengok dulu. Okay, dah tak ada. Okay, itu sahaja bahagian pengiraan. Saya rasa dah tak ada dah untuk awak punya ni. Hari ni dah settle untuk kelas hari ni. So sekarang kalau yang saya terang ni masih tak faham ataupun macam tak jelas juga, awak boleh tanya saya. Awak boleh WhatsApp saya itu macam mana nak selesaikan dan saya ajar awak nanti macam mana. So untuk soalan ujian esok, akan ada soalan kira-kira. Macam tadi tu saya tak sure nak bagi yang bahagian mana, tapi awak kena jawab sendiri lah esok. Lepas tu akan ada soalan kira-kira dan soalan teori. Soalan teori ni macam biasa kita jawab soalan kuis tu lah. Kira akan tanya berkenaan dengan bahagian pendidikan ke, macam tu. Mungkin lah. Saya tak sure, tak buat lagi soalan. Esok saya akan upload. Lepas tu awak nak saya bagi untuk isi borang kehadiran petang ni nak bagi dekat WhatsApp ke dekat Zoom ni je? Zoom kot. Okay, saya bagi Zoom. Sekejap saya masukkan. Kalau jahat buat robek di baju dia, sumpah ke bang. So, dia boleh pen dulu. Benda Syiran. Benda. Okay, saya dah upload. Oh, private ni tu. Sorry. Sekejap, saya masuk balik. Okay. Boleh ke? Dapat ke semua? Dapat. So, isi je kehadiran awak kat situ. Masukkan nama dan metrik. Itu sahaja. Tak ada dah kot untuk kelas kali ni. Nanti untuk, kan tadi, kuliah pagi tadi, saya, untuk kuliah pagi tadi, saya masukkan video sampai topik yang kelima. So, kita dah habis sampai topik kelima sekarang ni. Ada satu lagi topik yang keenam. Tu yang untuk kelas yang seterusnya. Esok pagi awak ada nak bincang apa-apa lagi ke? Ada lagi yang awak nak bincang atau tak faham nak suruh saya terang sendiri ke? Kalau awak nak buat juga, ada benda yang tak faham, kita boleh buat Zoom pagi esok. Tapi ada orang nak ke atau tak nak? Atau esok awak just nak study untuk ujian je? Boleh je. Kiranya study untuk ujian je lah esok kan? Okay. Kalau macam tu, esok saya tak akan upload, saya akan upload video untuk sebab topik yang kelima kita berkait dengan bahagian berkait dengan pengemaskan data. So kalau tengok dalam video yang kalau dengarlah tengok video YouTube saya bagi tadi dekat dalam Google Classroom tu, sebenarnya kita ada belajar sikit pasal Excel. So saya patutnya upload video pasal Excel sikit. So saya tak upload lagi hari ni, saya akan upload pagi esok. Saya akan bagi dekat awak pagi esok video tu. Lepas tu awak akan tengok nanti. Sekaligus dengan, kalau saya sempat saya masukkan cara macam mana nak buat tugasan. Macam mana nak jawab soalan tugasan, macam tu. Soalan yang nanti saya ajar, kalau saya sempat saya upload tau. So tak ada dah kot. Kalau untuk tugasan yang pertama, tugasan berkumpulan ni, dia berkait dengan Excel. So awak boleh tengok lah yang Excel tu. Memang nanti saya akan upload video yang boleh awak ikut sebiji-sebiji je. Cuma soalan je lain-lain. Kalau untuk tugasan yang kedua, saya akan upload bila kita settle kelas yang seterusnya untuk topik yang ke-6. Sebab tugasan yang kedua berkait dengan topik yang ke-6. Okay? Okay, setakat tu sajalah, tak ada apa-apa dah. Kalau ada masalah lagi, awak boleh tanya saya. Kalau macam tak faham pun boleh WhatsApp saya. Ada masalah untuk
berkait dengan ujian esok tak nak jawab ke, atau ada lain tak elok ke, kena bagi tahu saya. Sebabnya kalau atas lewat kemungkinan dia tolak markah. So bagi tahu saya ada masalah apa. So setakat tu saja. InsyaAllah saya video ni saya akan upload nanti. Okay. Dah lah. Dan jangan lupa jawab yang Google yang ni untuk kehadiran tu, isi korang kehadiran. Ada lagi ke yang tak jawab? Nanti jawablah ya. Okay, saya tutup boleh? Jawab dah cikgu. Okay, setakat tu sahaja. Bye. Boleh, Tadi boleh. ada untuk esok. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Cikgu. Cikgu. Terima kasih.